Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Harun, Dr. Biti dan rakan-rakan sekalian. Pembentangan kami pada hari ini adalah bertajuk Kajian Kolerasi dan dibentangkan oleh saya Nur Azrina binti Ahmad Jumri dan rakan saya T. Lata anak perempuan Tiaga Raja. Berikut merupakan senarai kandungan bagi pembentangan kami pada kali ini. Kajian kolerasi adalah a statistical test to determine the tendency or pattern for two or more variables or two sets of data to vary consistently. Kajian kolerasi juga ialah kajian yang melihat hubung kait atau pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lain menggunakan ujian statistik korelasi dalam reka bentuk dan berbagai teknik yang digunakan. Slide ini akan membincangkan pengenalan bagi kajian korelasi. Kajian korelasi mengkaji perkaitan antara variabel-variabel yang wujud dalam sesuatu masalah. Kajian korelasi memberi penekanan kepada penentuan sejauh mana kaitan antara variabel dengan variabel yang lain. Ini membolehkan penyelidik menentukan variasi yang berlaku pada satu variabel dan kaitannya dengan variasi yang berlaku pada satu variabel yang lain. Kajian korelasi juga wujud dalam dua bentuk iaitu berskala dan bernisbah. Antara kriteria utama dalam kajian korelasi adalah kajian ini memerlukan dua jenis data dalam satu sampel untuk dihubungkaitkan dalam kajian. Oleh itu, data perlu diperolehi daripada satu sampel atau dua kumpulan dari sampel yang sama. Selain itu, kajian korelasi juga perlulah dalam bentuk ordinal atau pangkatan. Indeks korelasi merupakan penunjuk kekuatan atau arah hubungan antara dua pemboleh ubah yang dihubungkaitkan dalam kajian. Manakala koefisien korelasi pula adalah untuk menentukan darjah kekuatan kaitan dua pemboleh ubah tadi. Bagi merumuskan bahagian pengenalan, ujian kolerasi atau dikenali sebagai correlation test digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah bebas independent variable melawan pemboleh ubah bersandar dependent variable. Sebagai contoh, pengalaman kerja versus kompetensi. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan tujuan kajian kolerasi. Menurut Kettner, Smith dan Perner 1997, kajian kolerasi digunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih pemboleh ubah sama ada mempengaruhi satu sama lain atau tidak. Anderson dan Cates 1997 pula menyatakan, kajian korelasi digunakan untuk meramalkan keputusan dapatan kajian seperti ramalan kebolehan, kualiti sekolah, motivasi pelajar dan pengaruh kursus akademik dengan keputusan pelajar. Kajian korelasi juga digunakan apabila pengkaji mengetahui dan boleh mengaplikasikan ilmu statistik berdasarkan pengiraan ujian korelasi. Contoh yang paling jelas atau paling mudah untuk digunakan adalah sekiranya terdapat kaitan positif antara pendapatan keluarga dengan pencapaian akademik pelajar, maka penyelidik akan mengatakan bahawa pendapatan keluarga akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Begitu juga sebaliknya, apabila kaitan negatif wujud antara kasih sayang ibu bapa dengan bilangan kes penagih dadah dalam kalangan pelajar sekolah, maka penyelidik akan mengatakan bahawa kurangnya kasih sayang menyebabkan pelajar terjerumus ke dalam kancah penagihan najis dadah. Dalam ujian korelasi, terdapat tiga kemungkinan hasil ujian yang akan dihasilkan. Yang pertama iaitu hubungan yang positif. Dalam korelasi jenis ini, kedua-dua pemboleh ubah itu meningkat atau berkurang pada masa yang sama. Perkali korelasi yang hampir kepada positif 1,00 menunjukkan korelasi positif yang kuat. Yang kedua adalah hubungan yang negatif. Hubungan korelasi ini menunjukkan bahawa sebagai jumlah satu pemboleh ubah bertambah, yang lain berkurang dan sebaliknya. Perkali korelasi yang hampir dengan negatif 1,00 menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Hasil yang ketiga adalah tiada kolerasi antara dua pemboleh ubah. Ini menunjukkan tiada hubungan antara dua pemboleh ubah. Koefisien korelasi kosong menunjukkan tiada korelasi yang wujud. Terdapat dua jenis reka bentuk kolerasi iaitu yang pertama explanatory design dan kedua prediction design. Explanatory design menjelaskan bahawa pengkaji menghubungkan dua atau lebih pemboleh ubah, pengkaji mengumpulkan data pada satu masa tertentu, pengkaji menganalisis semua peserta responden sebagai satu kumpulan ataupun dipanggil sebagai a single group, pengkaji memperoleh paling kurang dua skor, satu untuk setiap pemboleh ubah.
Pengkaji melaporkan tujuan ujian korelasi dalam analisis data, kekuatan ujian korelasi untuk memperoleh maklumat tambahan. Pengkaji juga membuat interpretasi ataupun membuat kesimpulan dari keputusan ujian korelasi bagi mengkaji tahap perhubungan antara dua pemboleh ubah. Prediction design pula digunakan untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang boleh menjangkakan keputusan atau sesuatu kriteria. Predictor variable dan outcome variable. Pengkaji meletakkan perkataan prediction dalam tajuk kajian, objektif kajian dan persoalan kajian. Pengkaji mengukur predictor variable dalam satu masa tertentu dan criterion variable pada satu masa yang lain. Pengkaji juga meramalkan keputusan kajian. Terdapat 3 ciri-ciri kajian kolerasi iaitu yang pertama, paparan skor. Data akan ditunjukkan dalam plot taburan ataupun scatter plots dan matriks. Yang kedua adalah hubungan antara skor iaitu arah, bentuk dan tahap. Yang ketiga adalah analisis pemboleh ubah pelbagai yang melibatkan korelasi separa dan regregasi berganda. Paparan skor bagi taburan plot biasanya berbentuk graf dan berbentuk hubungan linear iaitu garisan lurus atau curve linear U-shape. Paparan skor bagi matriks pula biasanya berbentuk jadual dan memaparkan perkali korelasi untuk semua pemboleh ubah. Slide yang ditunjuk adalah contoh taburan plot atau dipanggil sebagai scatter plots. Taburan plot menunjukkan hubungan positif, negatif dan tiada kolerasi. Slide ini menunjukkan paparan skor dalam bentuk matriks. Berikut merupakan hubungan antara skor dalam bentuk arah iaitu korelasi positif atau dipanggil perkali korelasi 1 menunjukkan taburan berselerak dalam arah yang sama. Dalam erti kata lain, sekiranya X meningkat, Y juga akan meningkat ataupun X menurun, Y juga akan menurun. Korelasi negatif ataupun perkali korelasi negatif, taburan akan berselerak dalam arah yang berlainan. Sebagai contoh, apabila X meningkat, Y akan menurun ataupun X menurun, Y pula akan meningkat. Jika corak skor satu pemboleh ubah tidak berkait dengan mana-mana pemboleh ubah, maka tiada hubungan linear atau dipanggil sebagai tiada korelasi. Gambar rajah berikut menunjukkan hubungan antara skor dalam bentuk arah iaitu positif, negatif dan tiada hubungan. Berikut merupakan hubungan antara skor iaitu dalam bentuk positif, negatif, independen dan curve linear. Hubungan antara skor iaitu tahap hubungan antara dua pemboleh ubah boleh dilihat dalam bentuk perkali korelasi iaitu negatif 1.00 sehingga positif 1.00. Tahap hubungan antara dua set skor menunjukkan sama ada hubungan itu konsisten dan boleh diramalkan. Apabila kita melihat kepada ujian korelasi, biasanya kita akan menggunakan Pearson moment iaitu apabila data bertabur secara normal ataupun kita akan gunakan Spearman rule iaitu apabila data bertabur secara tidak normal. Menurut Chua pada tahun 2014 berikut merupakan saiz perkali korelasi dan kekuatan ataupun dipanggil interpretasi korelasi. 0.90 sehingga 1.00 menunjukkan interpretasi korelasi terlalu tinggi dan 0.00 menunjukkan tiada korelasi. Gambar rajah tersebut menunjukkan analisis pemboleh ubah pelbagai iaitu korelasi separa. Slide ini pula menunjukkan analisis pemboleh ubah pelbagai iaitu regregasi berganda. Slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Lata untuk menerangkan langkah-langkah dalam menjalankan kajian korelasi. Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Bikri dan Dr. Harun. Saya Lata akan meneruskan perbincangan. Tajuk saya ialah langkah-langkah menjalankan kajian korelasi. 1. Memastikan kajian korelasi bersesuaian dengan masalah kajian. Hubung kait antara dua pemboleh ubah. Meramal keputusan daripada satu atau lebih pemboleh ubah. Meneliti hubungan yang kompleks. 2. Mengenal pasti sampel yang akan dikaji. Memilih sampel secara rawak, mendapat persetujuan daripada sampel dan institusi. Jumlah saiz sampel perlu mencukupi bagi statistik korelasi. Saiz sampel tidak kurang dari 3. 3. Instrumen kajian. Instrumen kajian digunakan perlu ada kesahan dan kebolehpercayaan. Instrumen yang selalu digunakan ialah instrumen suara selidik. Ia perlu mendapat persetujuan daripada penerbit atau penulis bagi menggunakan instrumen.
Nombor 4, mengumpul data. Memilih sampel kajian. Memperoleh kebenaran daripada sampel kajian. Mengumpul data sekurang-kurangnya mengumpul 2 data dari setiap individu. Memilih jenis data yang akan digunakan. Mengenal pasti instrumen yang bersesuaian. Menguruskan pengumpulan data. Ini adalah contoh data yang dikumpul bagi kajian regression. Analisis data. Penggunaan prosedur statistik untuk kajian korelasi bagi menunjukkan perhubungan antara dua pemboleh ubah atau lebih pemboleh ubah. Analisis data menggunakan pengodonan data dan menukarnya dari instrumen ke program statistik, sama ada data linear atau curvilinear. Perisian yang digunakan untuk analisis data ialah SPSS bagi bidang sosial. 6. Penentuan penggunaan jadual statistik. Perkaitan antara satu pemboleh ubah bebas yang dikaji akan menggunakan korelasi Pearson coefficient. Perkaitan antara pemboleh ubah perantara dengan pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar akan menggunakan partial correlation coefficient. Kaitan antara dua atau lebih pemboleh ubah tidak bersandar akan menggunakan multiple regression coefficient. Selepas menentukan jadual statistik, skor akan dikira. Nombor 7. Pengiraan skor dalam statistik. Nilai P diperolehi melalui kajian bivariate seperti di bawah. Setting the alpha level using the critical values of an R table. Using degree of freedom of n equals to 2 with this table. Calculating the observed R coefficient and comparing with the R critical value. Rejecting or failing to reject the null hypothesis at a specific level such as P smaller than 0.05. Indeks korelasi yang diperoleh menunjukkan arah hubungan di antara pemboleh ubah. Kekuatan antara pemboleh ubah tersebut boleh dilihat dari nilai korelasi Pearson. 8. Menginterpretasi keputusan. Membincangkan magnitud dan arah keputusan. Menimbangkan kesan pemboleh ubah berselang partial correlation. Mentafsir kesan pemboleh ubah regresi regression analysis. Membentuk persamaan ramalan. Bagaimana menilai kajian korelasi? Saiz sampel mencukupi. Penyelidik menggambarkan keputusan dalam graf dan matriks. Pentafsiran tentang arah dan magnitud berhubung kait antara dua pemboleh ubah. Penilaian hubungan magnitud bergantung kepada penentuan perkali, nilai P, efek saiz atau saiz. Pemilihan statistik yang bersesuaian untuk analisis. Memberi penekanan tentang bentuk hubungan untuk memilih kaedah statistik yang sesuai. Mengenal pasti ramalan dan ukuran pemboleh ubah. Pengkaji menunjukkan arah jangkaan hubungan antara pemboleh ubah. Prosedur statistik dikenal pasti dengan jelas. Ini adalah reka bentuk kajian korelasi daripada artikel Kepimpinan Transformasi Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru-Guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Zon. Reka bentuk kajian kaedah tinjauan, kaedah kuantitatif, korelasi Pearson, mengkaji hubungan antara kepimpinan transformasional dengan kepuasan kerja guru, sampel 86 orang guru dari 3 buah sekolah rendah, persampelan rawat muda, instrumen kajian soal selidik, skala Likert 5 poin digunakan, pengumpulan data dan analisis deskriptif, penyelesaian SPSS. Kesan dan kebolehpercayaan. Kajian rintis terhadap 30 orang responden telah dijalankan untuk analisis kebolehpercayaan instrumen. Nilai perkali kebolehpercayaan tinggi 0.974 untuk soal selidik kepimpinan transformasional dan 0.946 bagi soal selidik kepuasan kerja guru. Dapatan kajian dan perbincangan. Kajian dilaksanakan dengan menggunakan skala 5 Likert, iaitu sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, kurang setuju skor 3, setuju skor 4, sangat setuju skor 5. Skala ini diinterpretasikan kepada 4 tahap bersama skor purata, iaitu 1.0 hingga 2.0 untuk tahap rendah, 2.01 hingga 3.00 untuk tahap rendah, 3.01 hingga 4.00 untuk tahap sarana tinggi, 4.01 hingga 5.00. Skala penilaian kekuatan, iaitu nilai perkali korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua pemboleh ubah dan mengukur kekuatan hubungan antara kepimpinan transformasional guru besar dengan kepuasan kerja guru seperti berikut.
0.0 hingga 0.2 untuk sangat lemah, 0.2 hingga 0.4 untuk lemah, 0.4 hingga 0.7 untuk sederhana, 0.7 hingga 0.9 untuk kuat, 0.9 hingga 1.0 untuk sangat kuat. Kajian diintegrasi dalam bentuk jadual adalah seperti berikut. Jadual 1 untuk mengesan frekuensi peratus jantina responden. Jadual 2 untuk mengesan tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar. Jadual 3 untuk mengesan tahap kepuasan kerja guru. Jadual 4 analisis korelasi kepimpinan transformasi guru besar dengan kepuasan. Ini adalah jadual frekuensi peratus jantina responden. Jadual 2 tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar. Jadual 3 tahap kepuasan kerja guru. Dan jadual keempat analisis korelasi kepimpinan transformasional guru besar dengan kepuasan kerja guru. Jadual 4 menunjukkan hubungan antara kepimpinan transformasional guru besar dengan kepuasan kerja guru. Analisis perkali korelasi ini menunjukkan kekuatan hubungan tersebut adalah berada pada tahap sederhana, iaitu R 0.538. Ini bermakna hubungan antara kepimpinan transformasional guru besar sekolah jenis kebangsaan Tamil Zon Kajang dengan kepuasan kerja guru adalah berada pada tahap kesimpulan. Kepimpinan transformasional di 3 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil di daerah Hulu Langat berada pada tahap sederhana tinggi. Tahap kepuasan kerja guru berada pada tahap sederhana tinggi. Pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasional dapat mewujudkan iklim sekolah yang harmoni dan meningkatkan kepuasan kerja guru di kalangan guru.